Isu berkaitan kumpulan penunggang basikal seringkali menimbulkan polemik masyarakat, bukan sahaja di negara kita, malahan di seluruh dunia. Kategori penunggang basikal yang kurang jelas di mana kedudukannya membuatkan perbincangan berkenaan peraturan yang perlu mereka ikuti, sama ada mereka adalah sebahagian daripada pejalan kaki atau perlu dikira sebagai kenderaan. Disebabkan oleh kekeliruan ini, kumpulan penunggang basikal sendiri seringkali mengamalkan cara kayuhan yang tunggang langgang, membahayakan nyawa sendiri serta keselamatan orang lain. Berikut adalah 5 kaedah yang sering menyusahkan orang ramai seringkali berlaku. Yang pertama, tak ikut peraturan jalan raya. Sudah seringkali menghadapi situasi di mana penunggang basikal dalam bentuk kumpulan memilih untuk melanggar lampu merah, mungkin disebabkan kesukaran untuk mereka berhenti. Bagi penunggang road bike yang baru belajar menggunakan pengunci kaki di pedal pengayuh, wujud kesukaran untuk mereka berhenti dengan sempurna disebabkan tinggi kemungkinan untuk mereka jatuh sekiranya mereka gagal melepaskan kaki yang dikunci. Jadi, ada kemungkinan kumpulan penunggang ini memilih untuk meredah sahaja lampu merah kerana bimbangkan ada kawan mereka jatuh dalam keadaan memalukan. Apatah lagi bila sut yang dipakai serta basikal yang dikayuh harganya tahap kayangan. Kami tidak nampak ada sebab lain kenapa ada keperluan kumpulan penunggang perlu untuk tidak mengikut peraturan jalan raya, melainkan memang kumpulan ini sengaja mencari nahas mahu merasai impak dilanggar. Yang kedua, memperlahankan trafik. Bagi penduduk kawasan pinggir bandar seperti yang kawasannya penuh dengan jalan-jalan lama, setiap hujung minggu pasti akan ada ramai kumpulan penunggang yang hadir ke situ bagi menjalankan aktiviti mereka. Malangnya, kehadiran mereka ini dalam bentuk kumpulan kecil dan besar mula menyebabkan aliran trafik terganggu disebabkan oleh saiz lorong yang agak sempit, menyukarkan orang ramai memintas mereka. Tidak seronok sebenarnya memandu dalam kelajuan 20 ke 30 km per jam, terpaksa mengikut kumpulan penunggang sejauh beberapa kilometer. Yang sangat menyukarkan adalah apabila ada kumpulan memilih untuk mengayuh rapat-rapat dalam jumlah besar, mengakibatkan pemandu kenderaan lain terpaksa menggunakan jarak memotong yang panjang serta berisiko tinggi hanya untuk memintas kumpulan penunggang itu. Bagi pengguna jalan raya, 2 lorong, 2 hala yang cukup digemari sesetengah kumpulan penunggang. Risiko yang dibawa oleh kumpulan ini setiap hujung minggu harus diakui menyusahkan. Yang ketiga, gemar berhenti di mana mereka suka. Bercakap tentang menyusahkan, kumpulan yang paling terkesan dengan trend hobi berbasikal setakat apa yang mereka nampak adalah penduduk kawasan kampung sendiri. Kehadiran kumpulan penunggang yang rata-ratanya memilih cara akses paling mudah setiap kali hadir mengakibatkan wujud beberapa lokasi pilihan dijadikan kawasan berkumpul serta bertemu dan dijadikan kawasan parking kenderaan yang membawa mereka dan basikal mereka ke situ. Sudahlah begitu, semasa menunggang pun ada kalanya wujud kumpulan penunggang yang gemar berhenti di tepi jalan untuk membolehkan mereka berkumpul semula menunggu pengayuh yang ketinggalan. Ada beberapa poin yang dirancang dijadikan lokasi berhenti ini dan bukan semuanya sesuai. Keadaan jalan yang sempit amat tidak sesuai untuk anda berkumpul di tepi jalan beramai-ramai. Apatah lagi jalan-jalan kawasan kampung ini. Yang keempat, parking basikal merata-rata. Sejak dahulu, isu penunggang motosikal dan pemandu kereta meletakkan kawasan yang tidak sepatutnya telah pun berlaku. Sekarang ini, situasi hampir serupa berulang dengan kehadiran penunggang basikal yang turut sama mula meletakkan basikal mereka di kawasan tidak sepatutnya. Mungkin kerana bimbang basikal dicuri. Ramai orang pernah terserempak dengan beberapa orang penunggang yang memilih untuk meletakkan basikal mereka betul-betul di hadapan pintu masuk kedai disebabkan rasa bimbang itu. Basikal mereka pula perlu disandarkan ke dinding kedai hanya kerana basikal mereka tidak dipasangkan tongkat. Yang kelima, mampu merayap ke tempat yang tidak sepatutnya. Berbeza dengan kenderaan berenjin lain, basikal memberikan penunggangnya akses kepada kawasan yang terbuka kepada pejalan kaki.
Kemudahan itu malangnya mula disalahguna segelintir pengayuh apabila mereka mula masuk ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya diakses sesuka hati. Sudah tular berkenaan perangai sekumpulan pengayuh yang sengaja mendaki sebuah bulatan di kawasan Shah Alam hanya untuk mendapatkan peluang bergambar. Begitulah juga yang berlaku di sebuah lebuh raya kerap dilalui satu ketika dahulu apabila ada sebuah bukit kerap menjadi lokasi berehat pengayuh sambil menyaksikan pemandangan luas yang cantik untuk bergambar. Hanya selepas kempen, pasukan polis serta usaha pihak pengendali lebuh raya menahan pengayuh ini daripada masuk ke dalam lebuh raya itu, barulah kumpulan ini mula hilang dari pandangan, tidak lagi membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sebenarnya, ada banyak kawasan-kawasan khas untuk anda menjalankan hobi berbasikal anda yang layak dikatakan selamat serta tidak mengganggu orang lain. Seandainya anda selama ini gemar mengkritik cara pemanduan motosikal rakyat Malaysia, anda harus sedar risiko yang dibawa pengayuh basikal di atas jalan raya berkali-kali ganda tingginya, apatah lagi di laluan sempit yang perlu kita kongsi bersama. Hendak tak hendak, perbincangan berkenaan polemik ini akan berterusan. Jadi, saya ingin bertanya semula soalan utama awal tadi. Penunggang basikal mahu dikategorikan sebagai pejalan kaki atau sebuah kenderaan? Jika mahu diambil serius sebagai kenderaan, cara pengendalian basikal perlulah mula mencerminkan pandangan tersebut. Memandulah dengan selamat, menungganglah dengan selamat. Ingatlah orang yang tersayang. Sekian, terima kasih.